Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Syam Sehat. dan sahabat-sahabat di Malaysia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara tes suara okey, jelas tak? Okey, Kak? jelas. Okey, alhamdulillah. Saya pakai headphone. Earphone. Ha. Sebab apa? Lebih clear kot. InsyaAllah. Clear. Okey. Ada orang hadiahkan saya ni masa saya balik Malaysia ni. Dia kata, Ustazah, saya bagi Ustazah pakai ni headphone ni supaya apa? Live tu lebih okey. Masya-Allah. Mula-mula tak reti juga nak pakai ni. Tapi sebab apa tu? Kan dah sekarang zaman IT kan, kita manfaatlah kan, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Wah, tu cantik tu. Okey, kat sini ada sakura pun ada. Ada tulip. Okey, ni tulip tak? Ini musim spring. Ni dah lepas. Insya-Allah. Dah lepas lah. Spring. Masya Allah. Spring. Dia tulip macam-macam warna ada. Tulip. Nampak tu. Okey, ni Milad Park namanya. Antara taman yang tertua kan dekat sini. Diorang memang jaga tamannya. Dia bersih dan bunga-bunga tu memang dia tukar lah kalau musim spring nanti. Kalau dah masuk musim lain tulip dah tak ada, dia akan tanam bunga-bunga lain, bunga musim panas. Sentiasa cantik lah taman dia, masya-Allah. Itulah kata suka explore dia punya taman-taman. Memang dia yang satu budaya dia lah juga beriadah kan bersama keluarga di taman tu. Memang satu macam kemestian lah. Jadi sebab itu dia punya kerajaan tu jaga taman dia, cantik. Okey, ini autumn. Ini tahun lepas. Kejap lagi ni dah masuk autumn, dah sejuk dah, masya-Allah. Kejap lagi panas, musim panas. Musim luruh lah. Insya-Allah. Okey, apa khabar semua? Okey, alhamdulillah, selamat datang kepada yang baru join. Kak Ramliza, Kak Maz ni daripada mana Kak Maz? Masya-Allah. Kak Mas daripada mana? Dari Ipoh. Dari Ipoh. Oh, jauh tu. Kenalan siapa ya? Kenalkan diri Kak Mas. Kak Mul Zainah. Ada Mega. Sorry lah kadang-kadang nama ni Muzainah, Nur Zakia, selamat datang, ahlan wa sahlan. Ada Najiha ni dia buat rakaman biasanya Kak. Okey. Baguslah. Ahlan wa sahlan. Okey. Terima kasih Najiha kerana dapat bersama pada pagi ni. Okey, alhamdulillah. Okey, so sekarang dah tak PKP kan? Itulah ujian pula. Ujian tak PKP ni dah sibuk kan? Dah ke sana ke sini pula. Kan? Dulu ujian dalam rumah je. Sekarang ni ujian macam-macam nak pergi, nak urus itu, urus ini. Ujian juga. So mudah-mudahan kita masih dapat sempat bersama dalam kelas-kelas pengajian. Assalamualaikum Kak Najibah, Saliza. Alhamdulillah, Saliza Hanim. Okay, Allah, masya-Allah. Sebelum kita ke sana ke sini, kita singgah dulu majlis ilmu Sebab saya dengar orang Malaysia dulu ya. Sebab sekarang pukul. Boleh, insya-Allah. Kita mulakan dulu Boleh, insya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia. Kita dapat lagi bersama-sama 2 minggu sekali dalam majlis TTQ kita untuk bersama-sama
mengimarahkan kita nak baca Quran, kemudian mentadabur kan, mencari segala khazanah di dalam Al-Quran untuk menjadi panduan dan juga menjadi kekuatan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan kita seharian, ya. Jadi insya-Allah supaya juga untuk menjadi bekalan kita di sana, kan. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah sebagai untuk memberkati majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Jadi insya-Allah hari ni kita hari tu berhenti sampai ayat berapa Ustazah? Ayat 10. Ayat 10. Kita akan sambung ayat 11 insya-Allah, ayat yang ke-11. Okey, Kita nak hari insya-Allah. ni nak buat ayat 11 sampai ayat berapa? Agak. 11 sampai tengoklah 15 ke atau 16 insya-Allah. Ya. Nanti kita Ya. buat tadabbur, kita bahagi dua lah nah. Nanti tadabbur kita nanti Ya. Okey. Agak dah. InsyaAllah. Okey. Okey. InsyaAllah tanpa berlengah masa kita jemputlah Ustazah untuk memulakan tahsin kita pada pagi ni dan diikuti dengan tadabbur. Dipersilakan Ustazah. Tadabbur. Jazakallahu khairan katsira kepada Puan Syakira yang dikasihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, pecinta syurga yang dikasihi sekalian, salam daripada kejauhan. Alhamdulillah Allah menyampai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya dapat kita bersama dalam Taman Syurga hari ini dalam program tadabbur, tahsin tadabbur Al-Quran siri yang ke-22 Masya-Allah. Tengok siri yang ke-21. Alhamdulillah. Okey ya. Jadi seperti mana kita akan teruskan. Saya mulakan dengan gambar ni. Okey, sedikit intro. Gambar apa ni? Gambar mangga bukan mangga makan tu, mangga kunci yang berkarat kan. Sebab siapa saya bawakan gambar ini? Sebab Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati ini bisa ataupun boleh berkarat sebagaimana besi. Dikatakan, wahai Rasulullah, apakah penyempuhnya? Penyempuh ni bahasa Indonesia. Apakah ubatnya? Beliau menjawab, membaca Al-Quran. So di saat kita membaca Al-Quran, bukan seolah-olah, memang maksudnya kita sedang menggilap hati kita. Membuang karat-karat di hati kita, dan kerana kalau kebenaran itu akan masuk kalau hati kita berkarat atau hati kita kotor. Jadi kita sedang menggilap hati kita, insya-Allah, untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, hati juga diibaratkan bejana oleh Abdullah bin Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya hati itu bagaikan bejana bekas. Maka sibukkanlah dia dengan Al-Quran. Janganlah engkau menyibukkannya selain daripada Al-Quran. Boleh kita nak sibukkan dengan lain tapi kerana Allah. Tapi sebelum kita pagi ni, Alhamdulillah, syukur. Sebelum kita sibuk dengan benda lain, kita mulakan dengan singgah ke Taman Syurga. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, kita akan sambung surah Al-Mulk ayat yang ke-10 insya-Allah. Tapi saya nak buat ulang kaji sedikit sementara kita tunggu sahabat-sahabat yang lain masuk. Okey, so ulang kaji kita dah siri 21. Masya-Allah. So insya-Allah siapa yang memang konsisten daripada awal dan tak konsisten pun tak apa, sebab saya selalu ulang dan ulang, terus ulangkan. So apa yang kita dah belajar ataupun yang saya dah sentuh, iaitu tentang beberapa perkara. Sebenarnya 4 perkara asas dalam membaca Al-Quran ini. Yang pertama, bab mahrat ni berkaitan dengan makhraj
dan sifat makhraj dan tempat keluarnya, tempat keluar rumah dia. Okey, kita ada rumah, contoh apa tadi Kak Najibah dia ada rumah, kemudian namanya Najibah, kemudian sifat dia penyayang, rajin. Jadi sifat dia lebih daripada satu kemungkinannya, memang ada sifat dia huruf-huruf ni. Okey, nama, sifat, kemudian hukum. Saya masuk pun sikit-sikit hukum ni belum lagi, tapi itulah perlahan-perlahan dia akan berkaitan dengan hukum-hukum panjang, pendek, harakatnya, kadar kan. Kita tak tahu nama lagi tak apa, tapi kita tahu macam mana bacaannya. Kemudian kita akan belajar wakaf dan ibtidak. Wakaf dan juga nak bersambung. Ibtidak ni mana kita nak sambung. So saya tak ajar sekaligus, perlahan-perlahan insya-Allah. Siapa yang dia sabar, insya-Allah boleh dapat. Jadi ini huruf-huruf hijaiyah kan. Saya ulang sebagai gambaran yang mungkin baru join kan, apa ustazah tu tahsin. Jadi kita nak pertamanya ialah nak mempercantikkan, nak memperkemaskan, nak memperelokkan bacaan Quran kita, penyebutan huruf-huruf yang betul, yang keluar daripada rumah-rumahnya yang betul. Rumahnya ada satu je, kecuali huruf mim dan nun, dia huruf haisum, dia ada dua. Selain daripada penyebutan di rumah dia akan keluar daripada hidung, dua itu, yang dua rumahnya, yang lain semua satu rumah dia kan, nampak? Okey, so jangan keluar daripada makhraj yang salah ataupun rumah yang salah. Okey, ni baik. Ni semua terlibatkan mulut kita ni, kita gunakan lidah kita. Ya Allah kurniakan ini yang boleh makan macam-macam, boleh rasa macam-macam yang enak, yang sedap-sedap. So kita kena juga mengenakkan, menyedapkan bacaan kita supaya kita dapat menghayati dan rasa penghayatan bila kita baca. Kita rasa kita baca dia betul, sempurna dan dapat menghayati apa yang kita baca dan semakin dekatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tadi nama kan, nama, sifat-sifat ni banyak. Saya kata jangan risau tengok banyaknya ustazah. Kan jangan risau sebab saya akan ajar sikit-sikit je, hari tu saya sentuh 2 insya-Allah kita boleh kuasai. Bukan nama tak ingat tak apa, tapi kita tahu dia sifat apa. Okey, nanti kita buat ulang kaji ni sifat. Okey, kemudian hari tu dari sisi yang penting juga penyebutan lafzul jalalah, kalimah Allah. Ini saya nak tekankan sekali lagi. Hari tu saya tak dapat tunjuk dia punya slide kan. Okey, alright. Kalimah Allah lafzul jalalah. Okay, dia ada 2, tafkhim dan tarqiq. Tafkhim tu tebal, tarqiq tu nipis. Okay, ni kena jaga sebab kadang-kadang bila tafkhim tu makna pal, bila di baris atas dan juga baris depan nasrullah minallah kena tebalkan. Kemudian bila di baris bawah maka nipiskan billah. Sebenarnya ada dia punya perbahasan kenapa cantiknya. Nak bezakan sebenarnya dengan, kan orang kafir sebut allata kan. Jadi minallah tu macam seolah dekat. Jadi kita kita ulama dia dalam tajwid ni tebal, minallah, nak bezakan dengan allata. Jadi minallah kalau allata aluzah kan lebih kurang kan. Okey, masya-Allah. Okey, so penyebutan billah contoh ulang kaji. Billah kan nipis. Kita kena betulkan juga. Kadang-kadang bila terbalata lelaki kan baca auzubillah pun ada yang salah. Kita baca auzubillah. Sebenarnya a'udzubillah, okey, betulkan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, kita dah belajar huruf tebal, yang tebalnya to, yang boleh muncul huruf yang baris depan zu to. So tengok mulut masing-masing lah, jangan semua nak muncul syaitan ni ro pun nak tebal, muncung tak muncung. Tengok mulut saya kan. A'udzubillahi minasyaitonir baru tebal. Tonir rajim, ro tebal, rajim. Okey, baik. Okey, contoh ni lah, saya tak sentuh ni. Ini Allah lafzul jalalah yang tebal Okey. Kemudian kita belajar hari tu sifat tebal dan nipis. Sifat satu sifat iaitu tebal, isti'la dan istifal dan juga isti'la. Tak ingat dia punya nama tak apa. Sifat tebal. Okey, saya ulang kaji kepada yang baru, yang lama pun ingat balik kan, dah 2 minggu kan, kadang-kadang kita lupa, yang ujung dapat pangkalnya pula lesap. Mudah-mudahan tidak begitu, insya-Allah. Mudahan ilmu yang berkat tu kita ingat, insya-Allah. Dan kaedah mengingat tu saya ajar
yang mudah kadang-kadang. Mudah insya-Allah. Cara yang mudah nak ingat. Okey, yang kuning tu tebal. Huruf yang tebal kita sebut isti'la, dan yang kalau dah tebal lawannya nipis. Yang lebih tu selebihnya adalah nipis. Istifal. Yang kelabu tu istifal. So ingat yang tebal je. Yang tebal ni saya sebut hari tu dah ajar kan penyebutannya kha, so, ko, do, to, zo, ro. Dia tebal. Terangkat pangkal lidah ni, hujung lidah terangkat pangkal lidah ke langit-langit. Pangkal lidah terangkat. Kha. Sebut tu macam masam dan jangan seringai. Urut nipis boleh seringai, boleh lebarkan mulut. Urut tebal tak boleh. Dia kena masam dan juga terangkat lidah penuh. Terangkat lidah, pangkal lidah. Kha. Nampak? Macam payah nak sebut, itulah betul. Kalau payah nak sebut. Kha. So, kalau baris atas, kha, so, ko, do, to, zo. Tak perlu muncung. Okay, tapi dia nampak kan cara penyebutannya. Okay. Alright. Isti'la. Okay, tak apa, tak ingat. Dia tebal. Ni dia tu. 2, 7, 2, 4, 7 huruf tebal. Hari ni saya nak tambah satu lagi. Itba'. Itba' ni daripada 7 yang tebal tu, dia lagi tebal. 2 kali tebal. Boleh? Tak ingat nama tak apa. Sifat dia itba'. Maknanya 2 kali tebal. Daripada 7 ni, 4 tu. 4 ingat senang nak ingat. Semalam saya ajar kan satu kelas tu, macam mana nak Ustazah nak ingat? Senang. Kita soto kan. Soto tu nipis. Soto. Kemudian dia ada titik. So tu bila titik jadi do kan. To bila titik jadi zo. Jadi 4 lah tu. So bukan soto. Soto, do, zo. 4 ni dia 2 kali tebal. Maksudnya dia lagi terangkat lidah geraham kiri kanan lidah kita menyentuh geraham atas tu. So, to, do, zo. Okey, nanti kita latih cara penyebutan. Okey, ingat 2 kali tebal. Kalau yang masak tu 2 kali, santan tu maknanya pati dia 2 kali rasa lemak je. Ni saya segi penyebutannya lebih tebal. Ingat 2 kali. Okey, ni ulang kajilah. Okey, istifal nipis. Yang lain tu nipis, jangan risau. Okey, baik. Okey. Juga ini ayat yang kita akan baca nanti. Okey, saya hari tu ajar kita sama-sama ulang kaji. Hamas ni hamas. Nafas yang terlepas apabila kita menyebutkan huruf tersebut. Sama juga. Huruf hamas ni okey. Kita ingat yang hamas tu yang terlepas nafas. Suara bila kita tersebut terlepas udara bila kita sebut. Yang lain tu jahar. Dia dah dapat 4 dah sifat. Hamas lawannya jahar kan. Terlepas nafas dia punya lawan dia tertahan. Tertahan tu maknanya jangan lepas nafas lah. Okey, contoh hamas ni senangnya itu saya dah sama-sama ajak praktis kan. Letakkan terlepas nafas, letakkan tangan ni dekat depan bibir, depan mulut. Kita balik baris atas dengan fa tu matikan. As, ash, so, as, ak, kan ada terlepas nafas. So, fa, ka, okey, di samping dia tu, tersebut tu ada udara yang terlepas. Sampai saya cakap tu kecuali ta, jangan jangan sampai macam sampai break kan. Okey, okey. Okey, satu. Kemudian ni, ni huruf dia. As, ash, ak, okey. So kalau nak test tu letak sini ada okey, maknanya ada angin yang terlepas. Nama kalau ingat lagi bagus. Okey. Contoh wa ulaika humul muflihun. Tu maksud dia. Masa kita sebut move, dia akan ada angin yang terlepas. Muflihun. Okey. Begitu juga dalam surah Al-Fatihah. Okey, kita pergi laju sikit kan. Sifat pelajaran baru hari ni. Boleh kita tambah satu. Okey, tak apa, saya akan ulang-ulang. Safir. Senang je nak ingat. Saya ajar yang mudah dulu. Safir ni huruf dia 3 je. Za, Zai, Sin, Sod. Sebab apa? Ulama tajwid membuat perumpamaan. Safir ini suara yang menyerupai unggas burung.
Unggas ke upas kan, desiran nafas yang terlepas. Okey. So dia ada dia lebih kuat. Dia lebih kuat suara berdesir. Contoh, ingat Zai, Sin, So. Dia sama rumah dia sama kat belakang lidah. Belakang gigi. Lidah di belakang gigi. Contoh kenapa kita kata macam unggas? Kita test macam bunyi lebah. Az. Tutup. Gigi ke rapat je. Az. Dia akan berdesir. Tu maksudnya berdesir. Az. As. As. Kalau kita panjangkan kan. As. Ash. 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 Dia lebih daripada hamas. Az. Berdesir. Tu dia punya istilah dia kan. Suara unggas. Dia lebih kuat daripada hamas. As. Ash. Az. Tu safil. 3. Boleh? Okay. Zai, Sin, Sod. Az. As. Ash. Zai macam lebah. As. Macam apa? Cekerik unggas. Tu macam apa ular kot. Saya tak pernah dengar. Tapi ibarat dia macam tu lah ulama tajwid mengumpamakan. Az, lebah. Az kan lebah kan? Gitu. Z. Okay. Okay. Tu nak senang nak ingat. Okay. Lagi satu, okay, sebelum kita masuk kepada surah, sebutan yang lebih kurang sama. Mahraj tempat rumah lain-lain, tapi sebutannya lebih kurang. Zal dengan Zai. Zal, nipis, Zal. Di ujung lidah, keluar sikit. Zal, Zai. Zai tu safir. Safir kan? Az, nipis. Az berdesir. Okay. Kemudian sa dengan sin. Sa nipis. Ni huruf yang lebih kurang. Kadang-kadang kita terkeliru, terkucil, tersasul. Sa, ujung lidah, keluar ujung lidah kat gigi tu sikit. Safir. Tutup gigi. Jadilah dia. Okey. Qaf dengan kaf pun selalu juga bila lagi kalau dia berjiran kan, dia mempengaruhi, betul tak Najih? Okey, selalu qakum, qa tebal ataupun bila kum ni qakum, alamak kan nak kena sweet qakum. Tapi kalau kita tahu kat mana keluar qakum, kum tu nipis depan sikit. Qakum, aqo, okey. Sin dengan sod. Dia sama rumah tadi kan, tapi penyebutan dia punya bunyinya lain. As. Sin dengan sod. As tu sebab dia huruf tebal. Ingat kan huruf itibak? Itibak dia tebal. 2 kali tebal. Okey. Okey. Good. Okey. As. Seringai. Okey. Kemudian huruf apa? Lagi satu huruf apa tu? Ta dengan to. At dengan ato. Ta dengan to. Ta senyum. Ta. To masak. Ta. Kan seringai. Lebar mulut lah. Ta. To. At. Ato. To dia ada sifat qalqalah, kena tambah pula. Ato. Gitu. Ini saya ambil beberapa huruf je. Okey. Ha dengan kho. Ha. Kho. Jangan tertukar juga. Ha. Ni rongga pangkal hakum, pertengahan dan kho. Hujung. Ni ada 3 kan? Kho, 3 lain. Simpul tu besar. Okey. Dengan lagi satu dengan alif dengan ain. A'udzubillah. Jangan atau itu beza. Okey. Kemudian wakaf dan iftidak. Sikit kita sentuh. Wakaf iftidak nanti kata jumpa sakit sikit. Saya sebenarnya perbahasan tentang wakaf ni sangat panjang, luas. Tapi kita ambil intisari yang mudah kita ingat. Nanti kita akan jumpa mim mesti. Mesti wakaf. Wakaf lazim kan kita panggil. Mesti berhenti. La jangan berhenti. Wakaf mamnu. Tak boleh. La jangan berhenti. Jim harus. Jaiz. Jaiz tu maksudnya harus. Harus nak berhenti boleh, tak berhenti pun boleh. Wakaf suat tu ada tanda suat nanti. Wakaf sili tanda lebih baik terus, berhenti pun boleh. Qaf, qili, lebih baik berhenti terus pun boleh. Maknanya harus, dua-dua boleh. Senang ingat dua-dua boleh. Suat tu ingat suat wasal kan, sambung lebih baik. Qaf, wakaf ingat. So wakaf tu lebih baik berhenti. Ada qaf tu tanda nak mengingat. Kemudian ada tanda 3 titik tu tak salah satu berhenti. Kemudian ada tanda sin, kadang-kadang jumpa sin saktah. Contoh
Berhenti tapi tak ambil nafas. Wa qila man raq, tak ambil nafas. Wa qila man raq. Okey, tu tanda-tanda waqaf. Okey. Contoh dalam ayat surah kursi, ayat kursi, okey ada tanda jim, ada tanda qaf, ada tanda jim kan, ada tanda sod. Itu. So kita tahu. Kalau tak tahu, tak tahu nama berhenti, tapi kita tahu la jangan, mim kena berhenti. Okey. Yang lain tu boleh terus. Okey. Ni cantik kan? Dia punya ilustrasi. Mim tu lampu lah. Kau ni macam lampu lah, nak hijau ke nak. Okey, mim tu mesti berhenti. Lampu merah. Lampu kuning, sod jim kau tu lampu kuning. Boleh nak berhenti, boleh. Tak berhenti pun boleh. Okey. Tapi lah hijau kan, kena terus. Jangan berhenti. Lampu hijau. Lampu merah, merah. Yang lain tu kuning ke apa, lain boleh berhenti. Okey. Ini kalau nak senang ingatlah nanti. Okey. So kita boleh perbahasan kemudian lebih ni. Ni yang ada kadang-kadang jumpa 3 tu titik sebenarnya salah satu. Sama ada berhenti yang yang pertama ataupun yang kedua. Dia panggil waqaf ta'annuq. Terikat maknanya dia satu perkataan ataupun yang terikat. Okey, baik, kita terus pergi. Kita punya okey, tahsin ayat yang ke-10. 11 insya-Allah. Okey, boleh? Semua ready? Ayat yang ke-11. Okey, ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk singgah ke Taman Syurga pada pagi ini, alhamdulillah sama kita dalam tahsin dan tadabbur. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Insya-Allah moga Allah memberkati kebersamaan kita, kehadiran kita di saat ini insya-Allah. Okey. Saya baca dulu 2 ayat. Okey, 11 dan 12. Okey, kepada yang baru masuk surah Al-Mulk muka surat 562. Okey, surah ni biasa family kita baca setiap malam, jangan tinggal insya-Allah. Okey. Sekarang kita nak mencantikkan dan nak menghayati isi dia. Samping kita dah memang amalkan setiap malam. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bidzambihim. Saya ambil pendek-pendek, saya berhenti situ supaya ada yang kadang nafas. Saya ustazah nafas saya terpanjang, tak apa kita ambil yang mana boleh berhenti kan. Fa'tarafu bidzambihim minta kalau kita berhenti kat situ berhentilah. Fa'tarafu bidzambihim li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim. Wa ajrun kabir. Okey, kita bedah ayat 11 ayat 11. Fa'tarafu bidzambihim. Okey. Fa nipis, urut nipis itifal. So ada angin kan? Fa ada jangan terlalu sangat. Dia jangan sebut fa tu tebal. Lahjah Arab fa seringai nipis. Fa nipis dan terus sebut terus ain, jangan fa. Jangan FAK ni fa ain. Fa. Okey. Alif, kat situ alif tu ada hamzah wasal di atasnya, ada kepala sad. Dulu saya dah terangkan, ingat ada kepala sad itu hamzah wasal. Abaikan bila kita wasal, bila setiap betul terus. Kita guna bila kita nak ambil daripada tarafu contoh. Itu hamzah wasal. Guna bila sambung kita abai, tak diguna. Fa tarafu, ta ni ro tebal. Tarafu, ro yang tebal, ro pada atas tebal. Fu. Okey, depan fu tu ada satu alif kan, alif atas dia bulat. Lain kan dengan tadi hamzah wasal tu kepala sad atas dia. Lepas waw, fu, alif tanda bulat betul. Tanda bulat itu bila jumpa alif tanda bulat, okey, adalah alif ziyadah, ya tambahan. Tidak dibaca, diabaikan. Dalam penulisan ada, dalam pembacaan tidak.
dibacalah, diabaikan, jangan risau, biar je. Alif ziyadah namanya, alif tambahan. Okey, bulat betul tau, bulat betul. Okey. Fa'tarafu bi dzambihim, tanwin ada tanda mim kecil itu iqlab. Iqlab, betul. Asalnya dia sebenarnya bizan, bizan. Sebenarnya tanda dua depan tu bizan. Tapi iqlab ni bila tanwin berjumpa ba. Ni saya bagi contoh. Tanwin berjumpa ba. Menukarkan sebutan itu kepada mim terus. Bizambihim, dan dengung. Mulut tutup. Mulut tutup. Rapat. Bizambihim. Okey, berhenti kat situ tadi. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Fa nipis. Fa suh ha. Ha. Fasuh ha dia apa? Hamas. Fasuh urut tebal. Qol. Jangan ka, jangan nipis. Qol li tebal li nipis. Sod tebal. Sod baru tebal. Jangan ha, nipis balik. Ha semula. Banyak ha kecil ni. Ha bis sa'ir. Nipis. Bis. Sin tu diguna 2 kali. Ingat sin tadi huruf apa? Selain daripada hamas, dia adalah huruf sin. Bis sa'ir. Okey. Kemudian innal ladzina non bersabdu wajib berguna. Innal ladzina sin nipis wa kat situ. Kat sini yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ri atas tebal. Rabbahum ba ada sabdu, dia diberi penekanan. Okey, an-nabru. Rabbahum, mim mati jumpa ba. Mim bila kosong dia, jumpa ba, idgham mislain kan? Idgham mim mati berjumpa ba, kena dengung kan? Fa syafawi. Mim mati berjumpa ba, so kena dengung. Bil ghaib. Kalau nak berhenti kat ghaib tu, ghaib. Okey, dia ada qalah. Ba tu kita matikan. Okey, dia jadi ghaib. Maklin. Sebab maklin sebab apa? Sebab ya tu huruf lin. Ya, sebelumnya baris di atas. Ghaib. Huruf lin. Jadi bila berhenti, dia 3 package dia. Ghaibah tu. Ghaib. Dia jadi maklin. 4, 6. Maghfiratu lahum. Mim mati jumpa mim. Idgham mislain syafawi. Dengung. Rapat mulut dan dengung. Suara yang keluar daripada hidung. Dengung. Lahum. Ha besar ya kat situ. Lahum maghin. Rin tebal. Jangan kiratu. Nipis. Kiron. Sebab balik. Hukum tak belajar lagi tak apa. Tu, tapi kita tahu dengung 99 tu tanda dengung. Tu jim tu qaqalah. Qaqalah sughra nipis je. Sederhana kat tengah ayat kan. Rung jangan run. Rung tanwin dan cenderung kepada kaf. Ifa rung kabir wa ajrun kabir sebab ro sebelum 3 huruf sebelum ro tu baris bawah bir. Okey, seringai. Okey, boleh cuba siapa nak masuk. Okey, alright, kita jemput sahabat-sahabat yang nak try boleh. Sila. Assalamualaikum Umi, boleh tahu surah apa? Baru masuk. Oh, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Siapa tu? Al-Muq 562. Muka surat 562. Kak Syah tolong tulis dalam grup. Aimi, muka surat 562 Aimi. 562 ayat 11. Okey. Pada slide saya tu ada fa'tarafu bi dzambihim. Okey, siapa nak cuba? Sila. Kita masa terhad ni. Okey. Rebut peluang ni untuk baca. Okey, sila. Alamak, okey, sila. Okey. Boleh terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم ambil mana Ustazah? Okey. Ghaib lagi. Berhenti kat bil ghaib. Okey. Boleh sambung lahu. Boleh. Ulang. Kha tu tebalkan sikit boleh. Kha tu huruf tebal. Innal ladzina yakhshau. Okey, berhenti kat bil ghaib. Okey, boleh? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Masya Allah, tabarakallah, bagus. Cuma cantikkan lagi kha tu ya. Bagi tebal sikit. Kena muncul dalam bibir kita ya. Mesti muncung. Tapi untuk permulaan boleh muncung lah untuk menjadikan dia tapi sebenarnya yang tepatnya dia masam. Dia tidak sebab huruf yang berkaitan dengan bibir dia tak berkaitan dengan bibir. Yang berkaitan dengan bibir hurufnya ada bawah mim fa. Huruf bibir kan ba, waw, mim, fa. Jadi yang ataupun huruf yang paling depan dia muncung. Yang tebal ni kita latih supaya tidak muncung. Tak apa, itu latihan. Apa? Betul Ustaz. Terima kasih Ustazah. Okey. 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 Sila lagi? Boleh seorang dua lagi? Aimi. Okey. Aimi nak baca. Okey, Aimi sila. Aimi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Okey, bagus, alhamdulillah. Cuma ain, fa, ain tu jangan fa terus hilang. Dia ada huruf dia, sifat dia Lantun. Bukan, fa dia mengalir. Fa. Yang lantun tu qalqalah, qaf taba jim dal. Yang ini dia mengalir fa kuntum ta'lamun. Jangan terus tak. Dia ada suara yang fa. Okey. Okey, terima kasih. Okey, boleh. Okey, lagi seorang pendek je ayat ni. Seorang lagi kita. Akak Ustazah. Ya boleh. Sila. Ni ramai pula. Nak Aimi, Najihah dah. Najihah cuba. Kak Najibah ke? Ya, akak ni. Najibah dulu. Siapa tu? Kak Najibah. Ya. Lama tak dengar suara Kak Najibah. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'tarafu bizambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Masya Allah, tabarakallah. Okey, cuma nak cantikkan sikit tadi pada li'as dah tebal tu nipis. Li'as habis sa'ir. Fasuh qal suh nipis kan, ha nipis. Fasuh tebal balik. Fasuh qal li'as nipis balik. Ashabis sa'ir. Okey, tebal nipis. Alright. Okey, boleh? Okey. Okey, boleh. Okey, kita pindah ayat-ayat seterusnya. Kejap Okey. Ayat yang ke-13. Okey. 13 Okey, aku nak cuba lepas ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey.
Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bizatis sudur. Okey. Wa i u hamzah qata. Ingat tak? I u dia kena jelaskan kat situ tapi tetap i u. Wa sirru sin nipis. Baris bawah lagi lah dia siringai kan sebab semua baris bawah kan senyum si. Lepas tu dia huruf berdesir kan, huruf hamas. Wa sirru ra diguna 2 kali beri penekanan. Jangan wa sirru, jangan nipis. Kena bagi tempoh, bagi masa yang cukup untuk sebut ra tu 2 kali kan. Wa asirru, ra pertama, ra kedua, an-nabru. Wa asirru, kalau tak dapat bacaan yang cantik kan, wa asirru, ru 2. Alif tu kita abaikan. Qaulakum, huruf tebal. Qaulakum awijharu bi lagi sekali. Jim tu qala awijharu bi. Okey, ru bi. Bi kalau berhenti kat sod, kita jumpa tanda wakaf sod, wakaf sili. Sod li maksudnya lebih baik sambung tapi boleh terus. Okey, so bihi kalau tak sampai nafas kan bih. Okay, kita matikan ha tu jadi ha simpul, ha besar bih. Tapi kalau sambung dia jadi apa? Siapa tahu kat situ? Mat pula apa tu? Apa? Mat sila Tawilah. Kasi tawilah. Mat sila tawilah. Dia kena baca 4 atau 5. Jadi panjang nafas tu. Bihi innahu 4 atau 5. Okey? Mat sila tawilah nanti kita belajar kemudian. Okay, sebab dia ada tanda kepala sod ada gelombang rindu kecil kat situ. 4 atau 5. Innahu ali non sabdu wajib baguna. Innahu hu 2 itu mat silah qasirah pendek. Ada tanda depan hadamil tu ada waw kecil kan? 2 je. Innahu alimum jaga alimum kita jumpa lagi mim kecil kat situ. Mim kecil itu maksudnya tadi apa? Iqlab mum bizatis nipis nipis sod bau tebal sudu. Okey. Kemudian ala ya'lamu man khalaq ala 2 ya'in ya'lamu man non matinya berkha izhar man khalaq tebal khalaq. Kalau nak berhenti khalaq tu kena kau khalaq pada kau laq. Okey, pada kau khalaq pada kau dimatikan kha tebal khalaq khalaq kubra. Kemudian wa huwal latiful besar. Okey, wa huwal latif tebal tiful kha tebal lagi sekali lagi huruf tebal khabir. Wa huwal latiful khabir. Bir ra nipis. Bir ma'rif li sukun tapi dia nipis. Okey. Baik. Boleh? Tu pendek dulu. Siapa nak cuba? Okey. Dah ada masa ni. Okey, ayat yang ke 13 dan 14. Boleh, silakan. Saya cuba saja. Okey. Nur Ayati, kamu Zainah. Yati, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Qaulakum awijharu bih. Innahu alimun bizatis sudur. Alamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bagus, tabarakallah. Cantik. Cuma pada za tu nipis sikit. Alimum ada ayat 13 innahu alimum biza za nipis za ti nipis sod baru tebal tis su saya kalau kita buat slow motion kan tis sudur jangan tis itu nipis tis sudur tapi kalau
Okey tu. Kalau kita dah biasa dengan ni cara pengucapan ni, bila kita baca kita dah tak payah fikir ni tebal ke nipis. Sebab mula-mula ni yang kita kena ingat. Sebab itu kena tahu. Lepas tu kita dah relax dah. Macam kita bawa kereta kan. Mula-mula dah dapat lesen kan, betul tak? Kita akan tengok alam mana kanan kiri daripada nilai. Kan kita tengok betul-betul. Tapi bila kita dah okey, ada kita tengok nak pergi ke alam belok kanan kiri tak payah, dia dah unconscious dah masuk. Tu mula-mula tu kita kena. Gitu. Okey. Bagus, Yati. Alright, seterusnya siapa? Seorang lagi. Okey, sila. Ni peluang ni nak baca ni. Berinteraksi. Yang dengar dapat pahala, yang baca dapat pahala, yang tengok je dapat pahala. Yang datang tidur pun majlis ilmu ni insya-Allah dapat pahala. Majlis ilmu ni kita sambil tu kita doa minta rahmat Allah, ampun. Najihah. Okey, ni adik paling muda ni. Masya-Allah, anak-anak, anak ni. Najihah, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum awitharu bih. Innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bagus, cantik. Masya Allah. Dulu Najihah ni dia dengan ha ni susah nak kan. Qaf dengan kaf. Tapi ambil masa. Dah okey, dah boleh dah sebut. Masya Allah. Saya tengok ini anak muda. So anak-anak kita baya-baya ni kan, kita bagi motivasi. Baca Quran membaca laki dengan saya, anak dia. Ada mak dia kat sini. Kemudian ini semangat orang muda, umur baru berapa ni Najihah ni, 19 ke 20. Ada seorang lagi dalam ni, Mariam kot, umur 75. Kita semangat ambil semangat orang veteran pula, Kak Najibah kan, Masya Allah. Semalam husband saya ajar seorang online juga, anak muda, dia bekas pramugara tapi ada semangat nak belajar. Masya Allah, terharu saya. Sebab lelaki kan belajar dengan suami saya lah. Dia baru berhenti pramugara dan dia nak belajar. Muda lah, 20 lebih ke 30 lebih lah macam tu. Okay, so itu sebagai semangat lah untuk kita terus belajar. Okay, seorang lagi. Okay, sebelum kita masuk kepada tadabbur, boleh? Yang tak sempat tu boleh je video call saya. Semak. Okay, seorang lagi. Okay, boleh? Okay, silakan. Lily tak ada hari ni, Lily yang ajen. Selalu. Okay, seorang lagi masuk. Okay, silakan. Ada tak? Saya lah Ustaz. Saya cuba. Okay, boleh. Fauziah. Masya Allah. Okay, Ji. Okay, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ansirru qawlakum aw jaharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Masya Allah, tabarakallah. Okay, bagus. Cuma tadi tis sudur. Kita kadang terkucil sikit kan, tis. Kalau kita tengok, cuba semak. Okay, ti nipis, suat tebal. Kita kadang terbaca bizatil sudur, sebab suat tu jiran dia tebal, kita dah tebalkan. Okay, kat situ cuba. Yang lain tu okay, cuba maharap. Okay, tis sudur. Alright. Okay, saya sambung satu lagi ayat 15. Dah senang berhenti 15, ingat kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okay, boleh dengar cara bacaan. Allazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Kenapa saya tak faham? Okay. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwallazi besar. Sebut. Huwallazi zini pe. Ja'ala lakumul ja'ala semua nipis. Ja'ala lakumul pada ar tu baru tebal, ra tebal, dha tebal. Arda
Nipis balik. Zalulau famshu. Nipis mula. Za nipis. Lu muncung sebab dia balik depan. Lulau. Tanwin menjemur fa. Dengung. Lau famshu. Shu. Fi mana kibiha. Fi mana. Semua nipis. Kibiha. Ha baru tebal. Ha sini ha simpul. Wa kulu mir rizqih. Wa kulu nipis. Wa kulu mir non mati per. Okey. Bila guna masuk tapi jangan dengung mirriz. Z tadi ingat Z pula. Zai huruf safir. Huruf berdesir safir. Riz. Jangan riz hilang. Riz. Nampak ada apa tu? Suara unggas sana. Riz. Rizqihi. Ataupun nak berhenti rizqih pun boleh. Qih. Okey. Wa ilaihin nusyur. Wa ilaini lain nipis. Ha besar. Nusyur. Okey. Sebenarnya banyak saya nak terangkan tapi tak apa. Satu kali kita dapat sikit, biar sikit tapi berterusan. Istiqamah. Berterusan. Okey. Jadi boleh? Okey, kita dah pergi tadabbur tapi kita kita baca sama-sama, boleh semak bacaan. Okey, daripada ayat berapa tadi Kak? Okey. Sebelum kita pergi ayat 10 boleh baca masing-masing baca, dengar saya baca dan saya tak nak dengar you all baca kan. Tengok sama-sama, cuba baiki apa yang kita rasa payah kita nak sebut ataupun yang masih silap lagi. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 11 Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Okey. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Okey, qalah lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Okey. Seterusnya wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Okey. Dur tu tebal dur. Ro tu sebab sebelumnya baris depan. Dal tu 3 huruf sebelumnya baris apa? Saya lupa saya nak sebut dia tebal. Dur. Okey. Ala ya'lamu man khalaq. Okey. Wa huwal latiful khabir. Wallazi ja'ala lakumul arda zalula. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Sadaqallahul azim. Rasa sekejap je kan masa berlalu kan. Okey. Okey Kak Syah? Boleh? Rasa tak puas kan? Itu sikit apa kita sambung Tak apa nanti bacaan. kita tulis ya. Okey. Alright, kita terus kepada sesi tadabbur. Okey. Stop sharing sekejap. Dah stop sharing ke tu? Dah Kak? Okey. Alhamdulillah. Alright. Dah stop sharing. Okey, baik, kita alhamdulillah kita dah selesai ayat 11 hingga 15 tadi. Semoga Allah berkati segala usaha kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita seterusnya, dah jadi syafaat di akhirat nanti insya-Allah. Beralih kita kepada sesi tadabbur. Tapi siapa yang ada kerja tak apa, saya tak kecil hati kalau nak keluar, tapi kalau keluar tu rugi sebab sharing sharing perkongsian tadabbur ni sangat sebenarnya sangat mengesankan kita yang membaca ni nanti insya-Allah. Okey, siri yang lepas kita dah kupas ayat 7-10 dia, iaitu memberikan tentang gambaran neraka yang mengerikan, suasana panas, gelap, menggelegak, suara neraka yang mendaung-daung, yang merengus kerana marah dengan orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya. Itu kita bincang yang lepas kan. Kalimah dalam yang lepas tu, kalimah mereka dicampakkan dan dilemparkan dalam ayat yang 9-10 tu, kalimah dilempar dan dicampakkan tu dah menggambarkan rasa
marah kan, rasa perbuatan yang kasar, tak ada belas kasihan, artinya dicampakkan. Satu yang dicampakkan tu macam sampah kan, tak ada nilai, tak ada guna, betapa hinanya di sisi Allah saat itu mereka yang dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Beralih kita pada ayat yang ke-10. Ini merupakan dialog penyesalan. Dia kata apa? Sekiranya aku dahulu mendengar dan memikirkan, tentu kami tidak termasuk di kalangan penghuni neraka. Namun saat ini penyesalan mereka dah tak ada gunanya. Sebenarnya digambarkan bahawanya sebenarnya mereka baru sedar rupanya orang kafir ni baru sedar, oh inilah rupanya destinasi yang terakhir aku setelah melalui 4 fasa. 4 fasa tu apa? Ada ayat ni menyebutkan 2 kali hidup, 2 kali mati. Ayat surah Al-Mu'min ayat 11 boleh rujuk. Surah Al-Mu'min ayat 11. Ayat itu menyebutkan macam mana? 2 kali hidup, 2 kali mati. Dalam ayat itu menyebutkan padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian dimatikan kamu, kemudian dihidupkan kembali. Allah dah sebut dah perjalanan hidup. Ini surah Al-Baqarah ayat 28. Sorry. Ayat Al-Baqarah ayat 28 yang menyebut mati hidup 2 kali tu surah Al-Mu'min ayat 11. Maksud ayat tu kena lalu 4 fasa, kemudian perjalanan kita panjang. Apa dia kata? Wahai Tuhan, dalam ayat ini, wahai Tuhan kami, Engkau telah menjadikan kami mati 2 kali dan menjadikan kami hidup 2 kali. Maka sekarang kami mengakui dosa-dosa kami. Oleh itu, adakah sebarang jalan keluar untuk kami keluar daripada neraka? Ini ayat Allah yang Allah dah gambarkan keadaan ataupun rintihan orang-orang yang berada dalam neraka. Mereka dalam ayat ini disebut mereka mengakui dosa mereka, tetapi jauhlah daripada rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah dah sebut bagi penghuni neraka dah tak ada rahmat dah. Dekat akhirat nanti Allah kata waktu itu pintu rahmat untuk orang kafir dah tak ada. Rahmat untuk orang beriman sahaja. Artinya yang masuk syurga tu dapat rahmat Allah, dan Allah nak ingatkan bahawa orang kafir saat itu dah tamat dah. Diharamkan untuk orang kafir mendapat rahmat di akhirat. Walaupun Allah gambarkan banyak permintaan mereka dekat akhirat nanti, dekat dalam neraka ni. Dialog-dialog yang Allah gambarkan, contohnya dia kata Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 50. Apa rayuan mereka? Penyesalan dalam menyesal, kemudian rayuan. Ayat ni menyebutkan penghuni neraka menyeru kepada penghuni syurga, tuanglah sedikit air kepada kami atau rezeki apa yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Ahli syurga minta tuang sikit air ataupun apa yang kamu dapat, bagilah pada kami. Tapi apa Allah jawab? Menunjukkan rahmat Allah dah tak ada. Bukan Allah jawab, penghuni syurga jawab. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, maknanya keduanya apa tadi? Rezeki ataupun air sekalipun kepada penghuni neraka atau orang kafir. Maka Allah sebutkan situ, maka pada hari ini dalam ayat itu menyebutkan kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan hari pertemuan ini. Maknanya Allah lupa mereka. Kat dunia macam mana mereka lupa Allah, macam itulah Allah lupa mereka. Lupakan mereka. Macam mana mereka buat tak tahu kat dunia, tak kisah pun nak cari ilmu, nak dekatkan diri dengan Allah, nak belajar. Macam itulah juga Allah pun buat tak tahu, tak nak layan. Ini ayat-ayat menggambarkan yang menginsafkan kita sebenarnya. Jadi dia sebutkan tentang rahmat Allah ni daripada Abu Hurairah disebutkan Nabi bersabda, Allah menciptakan rahmat 100 bahagian semasa dia menciptakan bumi dan langit ni dan alam ini. Dia menciptakan rahmat ini 100 bahagian. Dia menahan atau menyimpan 99 bahagian itu untuk akhirat dan menurunkan ke bumi ini 1 bahagian sahaja. Hadis riwayat Bukhari. Artinya 99 rahmat lagi untuk orang mukmin tu disimpan dekat akhirat. Yang kita rasa best sangat dekat dunia ni, cantik ke, apa ke, seronok ke, yang kita dapat indah ke, hebat dekat dunia ni, sebenarnya baru 1 bahagian daripada 99 bahagian. So kena kejar yang 99 bahagian tu dekat akhirat nanti kan. Jadi 1 rahmat ni Allah bagi tu untuk semua kat dunia.
Ya, kat dunia ni. Jadi dekat nanti di akhirat baru dia 9 rahmat tu. Okey, ayat yang ke-12 menyebutkan, okey, maksud ayat, sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhannya waktu mereka belum melihat azab neraka, mereka memperolehi ampunan yang besar. Okay? Apa sebut dalam ayat yang ke-12, ajrun kabir. Kat sini Allah sebut tentang reward ataupun hadiah. So, angkat tangan. Siapa yang tak suka dapat reward, tak dapat apa hadiah kan? Kalau apa ayah ke suami ke kan, siapa bagi reward kan? Best kan? Mesti suka kan? Dekat ayat, dalam ayat ni ulama tafsir mentafsirkan, dia kata orang yang takut kepada Tuhannya. Ulama tafsir mentafsirkan ada 3 tentang takut ni. Yang pertama, mereka yang takut Allah dan dia tak nampak. Pertama takut Allah, dia tak nampak. Yang kedua, takut kepada Allah ketika orang lain tak nampak dan dia tak nampak orang lain. Maksudnya tengah bersendirian kan. Disebut ni juga sebagai ihsan lah. Dia akan rasa sentiasa diawasi. Ini takut yang kedua. Takut yang ketiga, takut kepada Allah, takut kepada neraka yang gaib yang tak nampak oleh mata, yang disebutkan tadi dalam ayat ni tadi kan. Ayat apa? Surah ayat yang sesungguhnya ayat ke-12, orang yang takut kepada Tuhan sewaktu mereka belum melihat azab. Mereka tak nampak azab neraka lagi tapi dah rasa takut kan? Takut dan menyebabkan mereka buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang, dan bekerja-kerja, berpayah-payah untuk kejar syurga, berpayah-payah nak elakkan diri dia daripada api neraka. Okey, jadi takut kepada Allah ini adalah sebenarnya bagi orang mukmin dengan orang kafir, kata ulama tafsir, beza sangat-sangat. Ataupun orang mukmin dengan orang munafik kan. Orang mukmin di hayat ramai dia okey, dia buat bersama orang lain dari segi amal, akhlak, dia buat dan dibuat dengan ikhlas. Di belakang orang dia lagi okey, tanpa orang tahu. Di hayat ramai dia okey, dia di belakang orang dia sendirian dia lagi okey. Tapi orang munafik bersama orang dia okey, baik semua, dia sendirian dia tak okey. Kan macam orang munafik kan, depan Nabi pura-pura baik, taat, mengaku beriman, belakang Nabi dia buat apa? Kutuk-kutuk, persendakan Nabi, akhlak buruk dan sebagainya. Nah, ni beza orang mukmin. Belakang dia lagi okey. Sebab dia nampak Allah. Seolah-olah dia nampak Allah, ihsanan, dan walaupun dia tak nampak orang dan orang tak nampak dia. Sebab itu kan perbuatan ini kalau orang tak nampak dia buat baik, inilah sebenarnya satu nilai yang sangat mahal, yang paling mahal, yang paling hebat. Sebab dia yang kontrol dia siapa? Ialah khasyatillah, takut kepada Allah. Yang kontrol dia iman, takwa, yang kontrol dia. Sebab itu Allah sebutkan, maka dia layak dapat apa? Reward, dapat anugerah, ganjaran hebat, hadiah yang termahal, dapat reward. Sebab sikap tu tadi, perbuatan dia sangat mahal. Apa tu perbuatan yang mahal tu apa? Dia takut pada Allah dikala orang tak nampak, dan dia buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Kena rasakan syurga itu dekat dengan dia, neraka itu pun macam depan mata. Dia takut nak baca ayat ni kan, sebab cerita pasal syurga, pasal neraka. Dan seorang lagi sahabat tu kan, dia kata, ya Allah, tak sabarnya nak masuk syurga kan, sebab dia boleh rasa tergambar walaupun tak nampak, ghaib. Disebut tadi ghaib. Jadi Allah sebut wa ajrun kabir, lahu maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang dapat ganjaran yang hebat ini iaitu takut Allah dalam keadaan dia nampak, dia tak nampak Allah, dia tak nampak neraka, tapi dia takut. Sebab itu kita kena cakap dengan anak-anak ke siapa-siapa kan, anak buah kita ke, jangan takut ibu ayah, takut kepada Allah kan. Kalau takut ayah, depan ibu dia takutlah, buat tak buat, tapi bila belakang nanti dia buat yang maknanya sesuatu yang lain. Jadi takut bukan takut ibu ayah, tapi takut kepada Allah. Itu dia punya formula yang kontrol tu iman ataupun khasyatillah, takut kepada Allah. Okey. Jadi apa yang disebut tadi ajrun kabir, Allah sebutkan keampunan dan pahala yang sangat besar, iaitu beserta dengan syurga. Allah sebut ini reward. Kenapa Allah sebut pengampunan? Tengok sebab
pengampunan itu adalah pemberian yang paling utama dan yang kena kita dahulukan, yang memang Allah dahulukan dan kita kena dahulukan sebelum pemberian yang lain-lain. Allah dahulukan pengampunan dan kita yang nak mohon pun kena mohon pengampunan dulu sebelum mohon yang lain-lain. Perkara utama yang kita kena dahulukan. Cuba ambil perhatian sebab ni sebut oleh para ulama. Sebab tu kita kena disuruh istighfar walaupun kita ada dosa memang dosa banyak ataupun kita rasa tak ada dosa, kena istighfar, bersihkan dulu dosa, baru maknanya kalau kita nak pakai baju kan, bersihkan dulu baju tu sebelum kita pakai. Konsepnya bila Allah ampun dosa, Allah akan sayang. Allah sebut Allah sayang sangat, suka sangat. Itulah rahmat Allah. Rahmat Allah ialah pengampunan kepada orang-orang yang berdosa. Itu satu rahmat yang paling besar. Sebab itu, dan Allah paling suka orang yang bertaubat, yang beristighfar. Anugerah yang paling besar pada orang yang berdosa ataupun hamba-Nya yang bertaubat, dan anugerahnya yang besar juga iaitu syurga. Bila Allah ampunkan dosa, Allah bagi rahmat, Allah sayang, dan Dia akan beri apa yang orang tu suka. Gitu. Apa maksudnya? Sebab itu dengan istighfar kan kita diminta supaya melazimi istighfar kan? Istighfar. Sebab dengan istighfar tu dia kata Allah akan bagi apa juga, kita tak payah minta. Tapi Allah dah tahu apa yang kita nak kan. Kita istighfar. Sebab itu kalau dalam dalam masa Ramadan kan, disebut masa Ramadan kita digalakkan supaya apa yang kita sebut ialah minta ampun. Selepas solat tu, Allah manaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Aisyah juga bila ditanya apa yang nak baca bila Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun karim, minta ampun. Sebab dengan minta ampun tu dapat rahmat Allah, dan bila dapat rahmat Allah tu Allah dah sayang, Allah akan bagi apa yang hamba Dia nak. Itulah je maksudnya rahmat Allah. Jadi saya sebutkan sikit kat sini, ulama sebut rahmat ini menunjuk kepada tiga makna. Satu, rahmat Allah tadi kita tahu kan, 99 ni disimpan untuk akhirat, satu kat dunia. Tetapi dari segi konteks yang lain, dia kata rahmat ni merujuk tiga perkara. Yang pertama dekat dunia ni, pengampunan dosa. Jadi maksudnya tadi kita bincang pasal pengampunan dosa itu merupakan satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti ayat yang sebutkan tadi lah, orang kafir dah tak ada dapat rahmat dah dekat akhirat nanti. Okey, so pengampunan itu satu rahmat yang paling besar. Okey, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun dosa setinggi gunung, sebuih lautan, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okey, sebab itu Allah akan bagi rahmat dengan pengampunan. So pengampunan itu ingat satu rahmat. Kena mohon ampun, istighfar selalu. Yang kedua, rahmat ini dalam bentuk apa? Solusi kepada masalah yang kita hadapi. Itu disebut ulama. Rahmat berbentuk solusi kepada semua masalah kesusahan, kepayahan yang kita yang manusia itu hadapi. Sebab itu dengan istighfar kan ada hadis menyebutkan Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Yang pertama, Allah akan mudahkan segala urusannya. Ingat lagi hadis tu? Maksudnya dengan istighfar kan Allah akan bagi rahmat yang lain-lain tu menyusul. Kita tak payah minta tapi Allah akan bagi. Menyusul yang lain-lainnya. Kepala dia istighfar. Kepalanya istighfar. Okey, yang ketiga ialah pemberian dunia yang tak ada batasnya. Rahmat Allah, bila Allah dah suka, seseorang dah sayang, maka Allah bagi rahmatnya di dunia dan akhirat yang tak ada batasnya. Sesuatu yang kita tak jangka, tak expect, Allah bagi kadang-kadang kepada orang yang dirahmati dan disayangi. Cara nak dapat rahmat tu banyaklah. Istighfar tu satu, kemudian beriman, dia bertahu perkara-perkara yang mengundang rahmat Allah. Ini kita duduk kat majlis ilmu ini sekarang, saat ini mengundang rahmat Allah, mengundang kasih sayang Allah. So untung tak orang-orang yang berada dalam majlis ini Allah utuskan. Allah kata Allah sayang, mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebagai penutupnya sebenarnya seronok baca dia punya tadabbur, kita bahas tadabbur, tapi sebab masa terhad, okey sedikit lagi, 1 minit, 2 minit lagi. Okey, sebagai penutupnya. Okey, so ingat lagi kan hadis yang menyebutkan 7 golongan yang dapat naungan di arasy nanti. Akhirat ada 7, antaranya pemimpin yang adil, pemuda yang sejak kecil beribadah pada Allah. Pemuda ni termasuklah perempuan ke laki-laki,
orang yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Orang yang keempat, orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Ni kita boleh dapat ni, insya-Allah. Yang kelima, lelaki yang diajak berzina tapi dia menolak, percayalah katanya saya takut kepada Allah. Ini yang sebut Ayah Syah tadi, orang tak tahu. Ini yang orang tak tahu. Perkara kelima ni orang tak tahu kan. Dia je dengan perempuan tu. Yang keenam, orang yang bersedekah dan merahsiakan sedekahnya. Ni pun orang tak tahu. Ni tahap yang tadi, ajrun kabir Allah bagi. Yang ketujuh, orang yang ingat Allah dalam keadaan sunyi dan menitiskan air matanya. Orang pun tak tahu. Ini 5 jadi golongan yang mendapat syafaat ke akhirat di saat mahsyar tu, golongan ini akan dinaungi dan diberi cahaya daripada orang lain. Okey. Dan sebagai penutupnya, tadi kita melazimilah solusi kita terus melazimi istighfar dan terus istighfar, dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tadi sebab Allah mengampunkan, bila Allah ampunkan dosa, Allah akan bagi rahmat dan kasih sayangnya. So ingat, so lazimi. Kadang-kadang kita ni tahu tapi kita satu hari tu tak istighfar pun. Kenapa? Sebab itulah kena doa supaya Allah rezekikan kita untuk bersyukur pada Allah dan mengingat Allah. Doa, ya Allah, berikanlah aku pintu-pintu kebaikan. Okey. Kemudian satu lagi saya nak tahu, saya nak sama-sama kongsi saya rasa tu jalan kot, masa pun dah mencemburui. So ingat, supaya kita terus melazimi istighfar dan juga mohon rahmat Allah. Banyak doa-doa mohon rahmat Allah kan. Surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Pendek je. Mohon rahmat. Ustazah terdekat. Rahmat Allah. Saya serah balik Aisyah. Okey, insya-Allah. Okey. Dah habis Hima? Dah habis Aisyah? Dah. Okey dah. Okey. Terima kasih, Puan. Macam itulah tadi, alhamdulillah, kita rasa macam sangatlah bersyukur dapat mendengar tadabbur yang maknanya pengamalan kita sehari-hari kan yang patut kita buat. Mudah-mudahan kita termasuklah dalam 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ketika kita tak ada pertolongan lain selain daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang pukul 11 suku, dah dekat 11 suku. Jadi ni Kak Syakira, ada yang baru masuk kan, macam Muna, Zakia, Alhamdulillah, Lela, Mazia, apa semua tu. Nanti boleh kontak Kak Syakira kalau nak masuk grup WhatsApp Tadabbur dan Tahsin. Bagi nombor. Aisyah bagi nombor. Sebab apa, nanti senang sikit kalau ada info apa-apa. Jadi maknanya terus direct dia dapat. Jadi nombor dia bagi dan 017 625 03 80. Okey, ulang 017 625 0380. Jadi insya-Allah, alhamdulillah. Jadi rasanya untuk minggu ni kita kita tangguhkan orang panggil majlis kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Mudah-mudahan Allah memberi keampunan kepada kita, insya-Allah, sebab kita memang sangat-sangat mengharapkan keampunan daripada Allah. Jadi disudahi dengan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrina al-insana fi khusr alladhina amanu wa
InsyaAllah jumpa pada siri yang ke-22. Sebab hari ni satu ayat je saya dapat kupas satu je ayat. Okay, sebenarnya. Okay, saya sambung kepasan tadabbur pada sesi Tapi yang akan satu datang. ayat pun dia punya lebar dia tu berkembang. Ni nak tanya ZJ ni siapa? Siapa nama atas yang pakai akaun ZJ? ZJ. ZJ. Siapa ZJ?